Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 78, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan alamat, yakni tanda bagi orang yang di dalam pangkat ini, yakni pangkat yang ketiga daripada 3 pangkat sabar, yang iaitu pangkat yang pertengahan, bahawa meninggal ia seseorang akan setengah keinginan nafsu, iaitu keinginan yang dhaif, keinginan yang lemah. Dan lemah ia seseorang daripada keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggal ia seseorang akan keinginan yang kuat pada sesetengah masa, tiada pada sesetengah masa yang lain. Dan ia seseorang sentiasa duka cita, sentiasa duka cita atas lemahnya, lemah daripada meninggalkan keinginan yang kuat. Dan berkekalan ia seseorang melawan akan hawa nafsu dan memeranginya, hawa nafsu. Maka inilah melawan akan hawa nafsu, perang, yakni jihad yang lebih besar, jihad yang lebih besar. Dan alamat tanda bagi orang yang di dalam pangkat ini, pangkat sabar yang ketiga, yang ianya pangkat yang pertengahan, bahawa meninggal ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang dhaif, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Ini alamat mereka yang duduk pangkat sabar yang ketiga, pangkat sabar yang pertengahan, yang sentiasa berjihad melawan hawa nafsu, sentiasa berjihad melawan hawa nafsu, sentiasa yang membangkitkan akan agama di dalam melawan hawa nafsu, yang mana terkadang menang yang menyuruh kepada agama, yang menyuruh pada agama ni akal, malaikah, ilmu. Dan terkadang menang tentera syaitan. Tentera syaitan ni kok nafsu keinginan, nafsu sendiri, syahwat, itu tentera syaitan. Terkadang menang yang menyuruh kepada agama,
terkadang menang tentera syaitan. Hak ni hak sabar yang pertengahan. Pangkat sabar yang pertama dahulu, hak tu yang menyuruh kepada nafsu ni tak ada kekuatan langsung dah. Yang ada hanyalah semata-mata sabar, semata-mata sabar di dalam mengerjakan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sentiasa sabar atas segala ujian Allah. Ini sentiasa sabar. Nak sampai tangga ni dalam masa lama dia bermujahadah sampai satu tahap yang menyuruh kepada keinginan tu tak ada dah, tak kuat langsung dah. Ada ni. Jadi mengerjakan ibadah tu mana apa ni? Sabar dia kuat dalam mengerjakan amal ibadah. Sabar kuat di dalam meninggalkan maksiat. Yang menyuruh kepada maksiat lemah dah. Kemudian bagai-bagai ujian daripada Allah, sabar dianya. Nah ni hak sabar yang paling tinggi. Sampai peringkat dia istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Ini hak sabar peringkat yang paling tinggi. Dalam mengerjakan ketaatan mana pun tenang aja. Sebab yang menyuruh kepada keinginan nafsu tak ada dah, lemah dah. Mana hidupan dianya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan zahir dan batin. Yang menyuruh kepada kemaksiatan ni lemah dah. Hani hak sabar pangkat yang pertama. Kemudian didatangkan sabar pangkat yang kedua, hak ni yang kuat menyuruh kepada keinginan nafsu semata-mata. Kalau yang menyuruh kepada agama, yang menyuruh kepada agama, kalau yang menang hawa nafsu, dia menyerahkan dirinya kepada tentera syaitan. Hak inilah yang disebut di dalam Al-Quran, la amla jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi Allah, selagi memenahkan oleh kami akan api neraka jahanam daripada jin dan manusia. Ini semata-mata turut hawa nafsu, tidak turut kepada seruan agama. Turut hawa nafsu, tidak turut pada seruan agama. Ini paling rendah sekali. Ini pangkat hayawan, turut nafsu semata-mata. Kalau yang menyuruh kepada agama, yang menyuruh pada agama ni permulaannya ilmu lah. Ilmu yang akan membawa kita pada jalan agama. Belajar. Awal-awal lagi tolok dah belajarnya, tak ada bahagian lah tu. Hak pangkat yang kedua yang paling rendah ni, semata-mata hawa nafsu. Kalau yang menyuruh pada agama, termasuk hak duduk majlis surat. Jangan duduk faham nu lah nu, semayang bang pun tidak, semayang bang pun tidak. Hak itulah hak semata-mata ikut hawa nafsu, ikut tentera syaitan. Kalau yang menyuruh pada agama, nu semayang pun tidak, apa pun tidak, ya juga. Dan kalau orang semayang rajin sekalipun, duduk masjid sekalipun, yang menyuruh pada agama ni ilmu permulaannya. Agama ni ada usuluddin, agama ni ada furu'uddin. Usuluddin tapak akidah, furu'uddin cabang, taat zahir, taat batin. Itu agama. Tanpa ilmu tak ada agama. Tambahan pula, tanpa ilmu usuluddin tak ada agama. Semayang boleh, tapi bukan semayang. Tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semayang tak ada. Ada ni. Ini yang sebut melepas bab fardu ain ni.
Orang ramai masyarakat kita faham fardu ain beres lulus dah, belajar dah sekolah. Fardu ain lulus dah, beres dah, belajar dah sekolah. Dah kalau lulus fardu ain beres, apa salahnya belajar pula? Nak belajar berkali mana? Tak apa masalahnya belajar berkali-kali pun, tapi belajarlah dulu. Nak tengok lulus beres ke dak. Dah duk belajar di sekolah tu bukan fardu ain, memang fardu ain. Memang fardu ain. Tapi peringkat permulaan, pertengahan pun tak siapa. Bukan kata nak beres, bukan kata nak lulus. Permulaan, pertengahan pun tak siapa. Yang orang duk belajar fardu ain siang malam ni tak sekolah ke? Orang ada belajar fardu ain siang malam, siang tanya mereka tak sekolah ke? Mereka sekolah Arab laginya, bukan sekolah menengah biasa. Mereka sekolah Arab, bukan sekolah menengah biasa, bukan sekolah Inggeris, bukan sekolah grammar. Tahu sekolah grammar? Mana Haji Romali? Ji, bukan sekolah grammar. Orang luar tak tahu sekolah grammar. Sekolah grammar ni sekolah swasta tau. Kalau swasta dah, orang yang nak ngulang SPM dah ke mana? Ke sekolah guna grammar? Saya sebut je ni, nak sebut perkataan je. Bukan sekolah menengah biasa, bukan sekolah orang putih, sekolah Arab laginya. Hok duk belajar fardu ain tu. Ingat baik, yang duk belajar ilmu fardu ain tu terkadang ada di kalangan ustaz-ustaz sekolah. Belajar mulai-mulai ada. Ustaz sekolah ni bukan ustaz sekolah rendah, ustaz sekolah menengah, jurusan syariah, universiti. Jurusan syariah universiti, sama ada di tempat kita ataupun di Timur Tengah. Yang ikut kelas fardu ain ni. Ikut kelas fardu ain ni. Hak ustaz yang mengajar sekolah menengah, hak jurusan syariah daripada Universiti Timur Tengah. Mereka belajar tauhid, mereka belajar fiqh, mereka belajar tasawuf. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri pun, kalau nak cari kat luar tak beres, tak lulus fardu ain. Ini mereka yang cerita. Ini hak ustaz dah. Hak tamu belajar tu duduk dakwa ngaku lulu bagi fardu ain tu bukan ustazah pun. Tapi dia rasa macam beres lulu fardu ain. Dah. Kalau sekolah minta maaf, dah. Malaikat kalau mak ayah hajar di rumah, mereka kalau mak ayah bawa ke majlis surah pada masa-masa dahulu. Kalau mak ayah tak ajar di rumah, mak ayah tak bawa ke majlis surah, belajar agama di sekolah, minta maaf. Tak lulus, tak beres, tak selesai fardu ain. Yang dia ajar di sekolah fardu ain ke tak? Fardu ain. Tapi peringkat permulaan, bukan peringkat pertengahan pun tidak. Sama telah nak beres, nak lulus. Biar kenal, biar tahu diri. Orang banyak masyarakat ni. Dia beranggapan fardu ain dia beres dah masa sekolah, nak belajar apa kali? Dia nak marah nak ajar belajar fardu ain tu. Pertama sekali fardu ain tauhid akidah. Ingat baik, fardu ain tauhid akidah, tak lulu pegangan salah tak ada. Itu semata-mata turut nafsu syaitan sahaja. Wa amal ibadah bukan turut agama. Tanpa ada usuluddin, tanpa ada tapak agama, tak ada agama. Semayang comel pekah pun tak ada agama. Semayang imaduddin, as-salah imaduddin, Nabi kata semayang tiang agama, tapak usuluddin, pegangan. Sehingga kan dalam bab pegangan ni, yang belajar bidang usuluddin dah sekalipun kena kemah ngaji kat luar, ngaji kitab-kitab. Kitab-kitab yang tu duk belajar ni, hak jurusan usuluddin dah. Kalau jurusan lain sama telah lah, sama telah ada ni. Ni dalam kitab almarhum Tok Diskam ni, Tasilul Du'afa, salah pegangan daripada mereka yang tidak disangka-sangka. Sebab apa? Aliran agama, tiba-tiba pegangan salah.
Ni orang yang mengajar agama ni. Hak mengajar agama. Sekolah menengah, bukan sekolah rendah. Tapi mereka ada yang tetap belajar fardu ain. Ulang lagi fardu ain. Lepas tu hak duduk mengaku beres luluh tu, setara mana belajar? Tapi bagi kitanya, kalau luluh dah fardu ain, beres dah fardu ain, nak belajar berkali. Belajar berkali-kali pun tak apa. Apa salahnya? Lagi mudah. Ngulang. Tapi orang seumpama ni, kalau belajar je, tak ada. Pertengahan pun tak ada lagi fardu ainnya. Hanya ada permulaan sangat-sangat saja. Permulaan sangat-sangat saja. Memanglah kita macam pula ada sekolah, sekolah petang. Ada sekolah petang pandai. Kalau saya duduk di Felda, memang ada sekolah agama rakyat. Kalau sekolah rendah pagi, sekolah agama rakyat petang. Kalau sekolah rendah petang, dulu ada 2 sesi, sekolah agama rakyat pagi. 2 jam tiap-tiap hari sekolah agama rakyat. Ada peperiksaan macam sekolah rendah lah. Ada peperiksaan macam sekolah rendah. Belajar pak agama lah 2 jam tiap-tiap hari. Sama macam sekolah rendah, tiap-tiap hari. Tapi belajar kemudian, adalah asas tu fardu ain, bukan tak ada. Tapi permulaan sahaja. Awal je. Tak apa, belajar. Jangan duk mengaku pandai. Sebab nak menyuruh kepada agama ni kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, menyuruh kepada ikut hawa nafsu, tentera syaitan semata-mata. Rokok sujud dengan akidah yang tak betul. Rokok sujud dengan hukum hak asma'i tak betul. Rokok sujud dengan riak, ujub, takabur, hasad. Itu yang menyuruh pada agama. Seumpama tu, itu tentera syaitan. Ini hak. Ini pangkat yang kedua ni. Yang akan yang akan memenuhkan neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang belajar fardu ain itu sendiri pun, dulu pun dia rasa gitu juga. Dulu dia rasa gitu juga. Dia orang ni kan, dia jadi belajar kerana kawan-kawan dia. Tapi mula-mula dia belajar dulu pun, dia buat anggapan yang sama juga. Belajar apa lagi? Belajar dah sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi belajar kemudian terbukalah hatinya. Dia pun nak ajak kawan yang lain pula. Kawan yang lain pun bersikap sama dengan sikap dia terdahulu. Luluh dah, beres dah fardu ain masa belajar agama di sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi orang ni dia tak pelik. Sebab dia dulu pun bila diajak oleh kawan terdahulu, beranggapan yang sama. Memang ramai orang masyarakat yang beranggapan seumpama ni. Bila sebut bab fardu ain, kita belajar dah. Kita pandai dah. Kita reti dah. Gitulah hak kebanyakan masyarakat. Dah termasuk orang sedang belajar pun sama. Dulu dia beranggapan seumpama tu. Ada orang, kawan-kawan mari ajak belajar. Dia orang sibuk kan. Pagi-pagi keluar cari nafkah. Petang balik. Lepas tu anak nak cara masa mana? Nak tengok anak, nak tengok mata perjalanan sekolah anak pada ni. Belah malang lah. Pagi keluar awal dah. Balik petang, kawan-kawan ajak pergi masjid. Jadi dia tak penat lah. Sebab apa? Sebab nak fokus pada keluarga lah. Sebab belajar dah. Belajar dah. Tu je alasan. Lama dah perangai gini. Belajar dah, pandai dah, lulu beres dah fardu ain. Tapi oleh kerana kawan duduk ajak ni, ambil hati kawan. Gilah belajar. Hak pandai ni. Dia kata duduk belajar hak paling mudah je belajar. Bukan belajar tinggi fardu ain je. Satu perkara pun dia tak reti. Bicara satu,
Gitu, malam tu baru tahu. Bicara yang kedua, baru tahu. Bicara yang ketiga, baru tahu. Oh, kena-kena tak tahu sekara pun ni. Ada ni. Barulah dia pun fokus belajar. Memanglah balik kerja, lepas tu malam lagi masjid, balik tengah malam anak tidur dah. Tapi gitulah kehidupan kemudian. Terpaksa lah. Tapi mula-mulanya dia pelik. Kenapa kawan-kawan dia ni duduk di masjid, magi-magi di masjid, anak-anak tak cara. Gitulah kira-kira dia nya. Padahal belajar dah. Dia hanya pergi kerana nak raih kawan-kawan yang ajak. Itu je. Ini ramai yang bersikap seumpama ni, yang tak sedar kejahilan diri. Yang tak sedar kejahilan diri. Sekarang ni ustaz-ustaz pun bagus dah. Hak mengajar sekolah apa semua, dia ambil inisiatif, dia belajar lebih banyak sedikit daripada yang sepatut dia ajar. Kemudian dia sentiasa peringat pula ustaz ni, tak padang dia kata, kena pergi belajar kat luar pula ni. Sebab dia punya mata pelajaran berapa jam je seminggu, tak padang. Itu pun ustaz-ustaz sekarang ni, dia inisiatif dia sendiri nak usahakan. Bab pegangan dia nak tambah pula. Tapi tak cukup masa lah. Bab masa dia terhad je, hak banyaknya untuk akademik lah. Tapi ustaz-ustaz ni sekarang ni hak terbuka dapat ilmu ni, dia sentiasa nasihat pelajar-pelajar dia, cari ilmu kat luar. Cari ilmu kat luar. Dan sekarang ni sekolah menengah, sekolah menengah pula sekolah menengah yang berasrama penuh. Ustaz-ustaz dia panggil ustaz luar. Satu-satu program bicara bab pegangan. Ni hak duduk asrama, sekolah asrama penuh ni. Faham ke? Pelajar-pelajar yang pintar, pelajar-pelajar yang terpilih ni. Atas inisiatif ustaz sekolah dia, dia panggil pula ustaz luar mengajar. Mari ustaz luar mengajar bab pegangan. Seperkara pun tak lepas. Seperkara pun tak lepas dalam bab pegangan. Hak asas-asas tu adalah. Beriman dengan Allah, wujud kidam tu adalah. Bila pergi pada bicara-bicara bab qada qadar ke bicara, tu tak lepas. Ada ni. Ni pelajar cerdik-cerdik ni. Dia jadi jemput ustaz luar ni mari mana? Ini ustaz-ustaz dalam tu sudah yang terbuka dah. Dia terbuka dah, dia panggil ustaz luar, mari mengajar. Ada ni. Dan memang ada ustaz-ustaz yang saya peringat kepada pelajar dia, belajar kat luar. Dalam FB pun ada sekarang ni. Tak cukup ada di sekolah ni. Bagus seumpama tu. Sebab apa? Sebab ramai orang kita ni salah faham. Belajar sekolah, beres. Yang mana ustaz tu sendiri pun belajar lagi. Ada ni. Kadang-kadang hok jumpa tu bukan hok mengajar di Terengganu, mengajar negeri luar, cuti-cuti mari jumpa beritahu. Sebut dia belajar, dia ikut rakaman, dia ikut FB apa semua. Dan diceritalah bila dia tekan dalam bab ni, bab asas-asas akidah kepada pelajar mereka yang sekolah menengah agama. Yang sekolah menengah agama bukan tingkatan satu, tingkatan dua. Bila dia buka pembicaraan bab qada qadar ke, dia kata Allah lah, dia kata out apa? Out of service. Out of service tu apa? Dak pakai gawai pegangan. Dak pakai gawai pegangan. Tu sekolah menengah agama tu. Tingkatan 5, tingkatan 6 atas dah tu. Mana akhir balik lama dah. Sekolah menengah agama. Bukan sekolah menengah biasa, bukan sekolah menengah orang putih. Atau tebik grammar tadi tu. Tak lepas. Pegangan yang memang terpesu. Kalau dah balik pada ilmu agama, maka tak ada lah yang menyuruh pada agama. Yang ada hanyalah yang menyuruh kepada hawa nafsu, tentera syaitan. Itu martabat yang kedua. Martabat sabar. Yang paling rendah sekali, martabat hayawan. Martabat yang ketiga, martabat yang pertengahan.
sentiasa membangkitkan akan agama, sentiasa melawan akan yang membangkitkan nafsu. Terkadang menang yang menyuruh kepada agama, dan terkadang menang tentera syaitan. Ini turun naik. Ini hak martabat yang pertengahan yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Artinya yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik, dan yang lain yang jahat-jahat. Ada hak baik, ada hak jahat. Terkadang menang yang menyuruh kepada agama, melakukan amal yang baik. Terkadang menang yang menyuruh kepada hawa nafsu, maka melakukan kejahatan. Jadi capur ni, capur hak pahala, capur hak dosa. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Asa, mudah-mudahan, harap akan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa, mudah-mudahan, asa asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan menerima oleh Allah Ta'ala akan taubah mereka itu. Hak mereka bercampur tadi itu hak martabat sabar yang 3, martabat peringkat yang pertengahan. Asa ni haraplah, mudah-mudahan. Ni sebelah kita yang kita mengharap, tapi hak ni daripada Allah ayat Quran ni. Dia asa, la'alla. Ni dia kena lafaz yang mengandungi mengharap, tapi ni datang daripada Allah. Dia litahqiq. Mana apa? Pasti, mesti Allah Ta'ala mengampuni mengikut janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mudah-mudahan ni sebelah kita, tapi ini Quran yang nyatakan. Macam contoh ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum. Ujung ayat dia, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyarfirakum ke apa? Di ujung ayat ni, wahai mereka beriman, bertaubahlah kepada Allah sebagai taubah yang sebenar. Asa rabbukum, mudah-mudahan, mengharap Allah Ta'ala mengampuni. Itu sebelah kita. Tapi kalaulah datang daripada ayat Quran, asa di sini dengan bahawa pasti Allah Ta'ala akan mengampuni sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memukri janji, innallaha la yakhliful mi'ad. Sehingga Allah Ta'ala tidak mengampuni janji. Yang Allah Ta'ala tidak memukri janji. Mana pasti Allah Ta'ala akan mengampuni dosa mereka yang melakukan kejahatan. Sebab apa? Sebab terkadang amal baik comel, terkadang amal jahat. Sekarang ni amal jahat bukan hak batin, hak payah, hak zahir pun payah pula sekarang ni. Dulu amal jahat dengan mata, jarang-jarang amal jahat dengan mata ni. Kalau dulu jangan turun bandar. Warna ayat ada, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah mengampuni akan kejahatan kamu.
Mudah-mudahan pasti Allah mengampuni. Kalau taubah tu taubah yang nasuha, taubah yang sebenar-benar. Tapi asa dengan makna mudah-mudahan lah, mengharap tu daripada sebelah kita, daripada Allah Ta'ala. Asa tu litahqiq, pasti Allah Ta'ala akan mengampuni. Itu janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mata jangan turun bandar kan, dulu kan bulan-bulan Ramadan jangan turun bandar, dia kata kuruh puasa. Memang dulu rumah jangan ke mana-mana. Di rumah turun bandar kuruh pahala puasa, maksiat mata banyak. Sekarang ni maksiat mata boleh berlaku dalam masjid. Ada, tak tahulah dia kebetulan ke macam mana. Tengah orang mengajar, duduk gesek telefon, tengok benda tak pakai. Kebetulan yang sekarang ni ada orang duduk belakang, duduk gesek telefon, orang lalu ke belakang tengok main apa tu. Orang duduk mengajar depan dalam masjid. Boleh berlaku lagi maksiat mata. Ada ni sekarang. Dulu mudah je, jangan kita bandar. Orang bandar ramai orang puan pun semua duduk di rumah, tak ada maksiat mata. Sekarang ni boleh berlaku maksiat mata walaupun dalam masjid, walaupun orang tengah mengajar. Dia kebetulan wallahualam lah. Tak ada ni maksiat mata, maksiat telinga. Sekarang ni bagai-bagai maksiat zahir. Dia hok nak kena mujahadah ni, hok kejahatan ni, maksiat batin nak kena mujahadah. Riya, ujub, takabur, hasad, tu nak kena mujahadah. Hok tu hok tempat besar godaan syaitan. Godaan besar, tempat godaan besar syaitan adalah hati. Tapi kalau zahir hok mudah pun tak boleh nak jaga, hok hati nak jaga macam mana? Ni capur ni. Time semayang, time belajar. Time wa amma. Siapa masa maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati. Ni bercampur. Hak ni hak martabat yang kedua, martabat yang ketiga, yang pertengahan ni. Hak ni sentiasa mujahadah ni. Ini sentiasa mujahadah. Tapi tak tetap, tak istiqamah. Tidak istiqamah taat zahir batin, tidak istiqamah di dalam meninggalkan maksiat zahir dan batin. Ini hak pertengahan. Dan alamat bagi orang yang di dalam peringkat ini, peringkat sabar yang ketiga, peringkat pertengahan ni, bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan. Meninggalkan ia akan setengah keinginan. Dia sekarang ni apa-apa tuntutan zahir dan batin, apa-apa maksiat zahir dan batin, pokok pangkal balik kepada ilmu. Apa dia ketaatan zahir, apa dia ketaatan hati, balik kepada ilmu. Ketaatan zahir, semayang. Semayang macam mana taat? Semayang macam mana ketaatan? Semayang yang macam mana zanbun kabir, dosa besar. Faham tak ni? Taat zahir semayang. Semayang mana pahala yang paling besar? Hak amalan zahir. Semayang lah pahala yang paling besar, amalan zahir. Pahala yang paling besar iman akidah. Tapi hak amal zahir, pahala yang paling besar adalah semayang. Semayang macam mana pahala besar? Kalau sembahyang tidak melengkapi syarat rukun berlandaskan kepada ilmu, bukan pahala besar, zanbun kabir, dosa besar. Dosa besar. Itu hak taat zahir. Taat batin pula, taubahnya apa, khauhnya apa, zuhudnya apa, ni sabarnya apa, syukur ikhlasnya apa. Itu taat hati. Nak meninggalkan maksiat zahir dan batin, kena balik pada ilmu. Apa dia maksiat batin, apa dia riya, ujud, takabur, itu semua balik pada ilmu.
Itu berkaitan dengan ketaatan zahir dan batin, furu'uddin, cabang agama. Hak paling besarnya usuluddin, iman, akidah yang paling besar. Itu yang paling besar, pahala yang paling besar, dosa yang paling besar. Paling iman, paling akidah paling yang paling besar. Kalau pegangan yang salah, dosa yang paling besar. Itu kalau hak tak kapi. Kalau pegangan salah tu hak kapi, kekal neraka selama-lamanya, sampai puasa tidak sah walaupun comel pekor tersau sekalipun. Ilmu tu tetap dah. Tak ada ilmu, tak ada pembicaraan. Fardu ain kena beres, kena luluh sepenuhnya. Kena luluh sepenuhnya. Dia ada hak dia, dia ada sakatan dia. Hak ni fardu ain, selebih ni fardu kifayah. Orang yang mengaku fardu ain diluluh dah, beres dah, tanya, setakat mana fardu ain hak luluh? Setakat mana fardu hak beres? Dia ada sakatan dia. Setakat mana sebenarnya? Kata luluh, kata beres, kata selesai, setakat mana sebenarnya fardu ain? Hak ni pun tak boleh nak jawab. Dah kata luluh macam mana? Beres macam mana? Batulah dalam kitab Imam Ghazali, nasihat agama, ilmu, amal. Ilmu, amal. Itu nasihat agama. Fikir agama, ilmu, amal. Ilmu, amal. Ada lagi dua tu. Nasihat agama, fikir agama, ilmu, amal. Kedua-dua ni diumpamakan dengan dua permata. Tapi antara ilmu dengan amal, kata Imam Ghazali, yang paling afdal adalah ilmu. Yang paling utama adalah ilmu. Yang wajib didahulukan adalah ilmu. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Lepas tu Imam Ghazali pun datangkan dia punya hak sakatan dia. Nak cakap bab agama, ilmu, amal. Ilmu, amal. Cakap ilmu saja tak cukup. Cakap amal saja tak jadi tu. Cakap ilmu saja tanpa amal, pokok tidak berbuah. Cakap amal saja tak ada buah langsung, tak ada cara langsung tu. Jadi nak nasihat agama, nak fikir agama, ilmu, amal. Ni bicara bab amal. Macam mana kita nak sentiasa sabar? Ini amal batin. Macam mana kita nak sentiasa sabar hak amal batin ni? Kita kena faham bab sabar. Manakah sabar yang wajib, manakah sabar yang sunat. Kalau kita pernah bagi hati, ni fardu ain ni. Sebut perkataan sabar, semua boleh sebut. Apa dia sabar? Apa dia sabar? Kemudian mana sabar yang wajib, mana sabar yang sunat. Hak ni hak berkaitan dengan amal batin, ketaatan batin. Sabar sebagaimana sembahyang puasa, perintah Al-Quranul Karim. Wajib ijma' ulama kalau sabar yang wajib. Oh sunat-sunatlah. Ini dipanggil belajar fardu ain ilmu tasawuf. Ceramah, kita kena sentiasa sabar. Kita kena sentiasa syukur. Kita kena sentiasa ikhlas. Tu cerita bab amal, ilmu beres. Kalau sebut bab amal saja, sabar, syukur, ikhlas, tu amal batin. Tapi apa dia sabar, apa dia syukur, apa dia ikhlas? Kalau ilmu tak ada. Itu hanya perkataan. Itu hanya perkataan. Nasihat sabar kena perinci bab sabar. Macam kita nasihat semayang lah, kena semayang, kena belajar bab semayang molek, bukan semayang saja. Perinci molek syarat semayang, syarat bagi tiap-tiap rukun semayang, syarat bagi berjemaah. Itu fardu ain. Fardu ain luluh beres. Bab syarat berjemaah pun tak tahu. Bab mafid masbuk pun tak pernah dengar. Itu fardu ain macam mana tu?
Jadi sekarang nak pergi pada hak mujahadah pada amal batin. Mujahadah pada amal batin. Sabar atas yang menyuruh kepada agama. Sabar ketika melawan seruan daripada tentera syaitan. Sabar. Apa yang menyuruh pada agama, apa yang menyuruh kepada hawa nafsu, apa yang menyuruh kepada tentera syaitan. Kita jangan ingat, orang belajar pun ada hawa nafsu sendiri. Orang beramal pun ada hawa nafsu sendiri. Belajar ikut hukum, bukan ikut hawa nafsu. Oh, saya ustaz, kalau pekoh saya minat. Kalau tauhid saya tak minat. Kalau tasawuf saya tak minat. Itu hawa nafsu, itu bukan agama. Ada yang bersikap seumpama tu. Kalau pekoh hukum hakam, dia suka. Kalau tauhid tasawuf, dia tak suka. Tauhid payah, dia kata. Tasawuf ni warak sangat, dia kata. Tak padang dia orang muda. Boleh cakap gitu. Tauhid dia kata payah, berat, dia kata. Tasawuf ni warak, dia kata. Lepas tu tak apalah, saya belajar bab fiqh, tak apa dah. Itu hawa nafsu, itu bukan seruan agama gitu. Itu hawa nafsu yang menyuruh pada tentera syaitan. Dalam belajar tu sendiri. Walahal belajar fiqh tu fardhu ain dah. Ni kalau ceramah saja fardhu ain tauhid fiqh tasawuf pun tak ada, waktu balik awal lah. Makna dalam belajar terkadang mengikut seruan hawa nafsu sendiri, bukan mengikut seruan agama. Kita nak balik berseruan agama memang perilah. Memang peri. Sebab apa, kalau kita dahulu jauh terpesong, nak kembali balik memang peri. Jauh terpesong jangan faham tadi. Jangan faham orang dok semayang saja, orang dok puasa saja, itu memang jauh terpesong lah. Termasuk yang jauh terpesong, yang duk masjid sentiasa tapi akidah tak betul, semayang tak betul, hati riak ujub takabur, itu jauh terpesong walaupun atas rupa kebajikan. Itu jauh terpesong, sesat. Akidah salah, sesat. Semayang tak betul, sesat. Riak ujub takabur, wajib neraka jikalau tidak diampuni. Tak sesat. Nak kembali balik pada jalan sebenar tu, memang perilah. Nafsu tak suka. Nafsu sukanya angkat. Oh, cerita amal ni boleh ni, amal ni tu hawa nafsu belaka ikut suka dia je. Buat amal ikut suka dia je, itu hawa nafsu. Itu bukan menyuruh kepada agama yang sebenar. Tipu dari syaitan atas rupa kebajikan. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Hak pembicaraan kadang kita minhat cerita bab manusia, dunia, syaitan, nafsu, empat perkara ni yang menyikat daripada amal ibadah. Syaitan panjang berjadi cerita. Jadi yang menyuruh pada agama ni balik pada ilmu. Comel dah ni. Tapi sentiasa mujahadah. Terkadang menang yang menyuruh pada agama dengan ilmu. Terkadang menang yang menyuruh kepada nafsu, yang mana ilmu ada. Ilmu ada. Dia tahu dah ini hawa nafsu, ini godaan syaitan. Nak tahu menyeru pada agama dengan ilmu. Nak tahu ni hawa nafsu ni, ini godaan syaitan ni. Nak tahu macam mana? Ilmu. Ilmu ada. Beramal, bermujahadah. Tapi kadang-kadang kalah juga bahagian yang menyuruh kepada agama. Hak menangnya hak yang menyuruh kepada hawa nafsu, tentera syaitan. Jadi hak pakat ni alamat tanda dia bahawa meninggal dia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang daif, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Keinginan yang daif. Saya mengaji guru saya dulu ni, keinginan yang daif seperti melihat perempuan yang tua. Oh, perempuan tua tunduk muka lah, tak tengok apa perempuan tua. Dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Oh, kalau perempuan muda jangan pula tengok boleh ada dak kelip mata. Ada misal tu guru ni.
Kan tengok perempuan kan haram walaupun perempuan tua. Oh, perempuan tua tunduklah. Sebab apa? Tengok pun tak ada apa, tunduk. Kalau hak perempuan hak muda hak jangok. Itu contoh dia lah. Mana meninggal dia kesengat kena itu kena yang dhaif dan lemah daripada keinginan yang kuat. Keinginan dhaif dia boleh tinggal, keinginan nafsu yang kuat tak boleh tinggal. Kalau katalah bak makan, keinginan yang dhaif ke yang kuat Kalau bak makan, bak tidur kuat juga dah. Ada ketika boleh tinggal hak keinginan yang lemah tu, tapi keinginan yang kuat hak tu tak boleh nak tinggal. Dan terkadang meninggal ia akan keinginan yang kuat boleh tinggal, boleh pada setengah masa, dan tiada pada setengah masa yang lain. Keinginan yang lemah dia boleh tinggal, baik. Keinginan yang kuat dia lemah. Dia lemah ni. Bukan kata dia tak boleh nak tinggal keinginan yang kuat ni, cuma lemah saja. Apabila lemah ni, terkadang dia boleh tinggal juga keinginan yang kuat pada setengah masa, dan tiada meninggal ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa yang lain. Ni. Mana? Waktu kita tilik pada diri kita sendiri. Tilik dengan ilmu, muhasabah dengan ilmu. Macam mana kita hak keinginan nafsu, hak lemah-lemah boleh tinggal. Keinginan hak lemah-lemah boleh tinggal. Tapi kalau keinginan yang kuat, lemah daripada meninggalkan yang kuat. Lemah macam mana? Terkadang boleh tinggal, terkadang tak boleh tinggal. Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya, lemah daripada meninggalkan keinginan yang kuat. Dia duka cita. Dia bukan suka dengan keadaan diri. Hak godaan nafsu hak kuat ni lemah. Terkadang boleh tinggal, terkadang tak boleh nak tinggal. Lepas tu dia macam mana? Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya. Ini hak pangkat sabar yang pertengahan. Dia duka cita dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya. Dia tak biarkan. Dia sentiasa melawan hawa nafsunya dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Hal ni yang Nabi kata, kita pulang daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar, iaitu jihadun nafsi. Jihad melawan akan hawa nafsu sendiri. Sentiasa berjihad. Tapi begitulah, terkadang melakukan kejahatan ikut hawa nafsu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, duka cita, berasa sedih di hati. Kenapa? Kerana turut kehendak hawa nafsu. Dia mujahadah dalam masa yang lama, akhirnya yang menyuruh pada kejahatan lemah, hilang dah. Hanya semata-mata yang menyuruh kepada kebajikan, naik sabar, martabat yang paling tinggi. Yang mana yang menyuruh pada kejahatan sudah tidak ada, semata-mata istiqamah atas ketaatan zahir dan batin, istiqamah tetap atas meninggalkan maksud zahir dan batin. Masuklah pada ayat innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa tangening barulah tidak ada ketakutan ketika nak mati, tidak ada ketakutan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada duka cita. Ini hak sampai kepada martabat sabar, hak paling tinggi. Istiqamah atas ketaatan wajib sunat, sentiasa dengan amal ibadah. Tapi tak dinafikan terkadang berlaku juga kesalahan, sebab kita tidak maksum.
Hak pertengahan tu berulang kali berlaku perkara yang jahat, berulang kali. Tapi lama-lama kurang, barulah tetap atas ketaatan. Berlaku kesalahan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Fadha'in tauhid, fadha'in fiqh, fadha'in tasawuf. Berulang kali pun tak apa. Biar mantap, biar kemah, terutama sekali hak fardu ain tauhid, fardu akidah. Tak ada situ, tak ada agama, tak ada pembicaraan ilmu fiqh, tidak ada pembicaraan ilmu tasawuf tanpa ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajah kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Sabar ni sepanjang masa. Adakah sembahyang sepanjang masa? Tidak. Adakah puasa sepanjang masa? Ramadan saja. Ketaatan yang zahir. Adapun sabar melengkapi ia akan segala masa. Orang yang sakit berat, akhirnya kewajipan puasa ada dah. Dah wajib dah kamu puasa. Tapi sabar sepanjang masa. Mana terlantar tinggal kulit tinggal tulang, puasa tak wajib. Tapi sabar sepanjang masa. Taat batin sepanjang masa. Syukur sepanjang masa. Ikhlas sepanjang masa. Tawakul sepanjang masa. Ini hak taat batin. Taat zahir tidak sepanjang masa. Semayang 5 kali sehari je, bukan sepanjang masa. Tapi sabar, taat yang batin melengkapi ia akan segala masa. Sebab itulah tempat godaan, tempat seruan malaikat mulhim, tempat godaan syaitan yang paling besar adalah pada hati kita masing-masing. Tempat seruan malaikat mulhim, tempat godaan syaitan adalah pada hati kita masing-masing. Hak tu hak paling besar sekali. Hak hati. Hak zahir simple saja. Perintah-perintah zahir simple saja, lebih mudah. Tapi kalau zahir pun kita tidak selesai, nak bicara bab hati macam mana? Kalau bab pegangan lagi simple. Faham, pegang, siap. Tapi kena faham molek. Kena jelas molek. Pegang kejap, selesai. Kuat ada kuat kita pegang ni. Mantap tak mantap akidah iman kita. Pergi pada fiqh tasawuf. Pergi pada fiqh tasawuf yang akan menentukan kuat ke tak kuat iman akidah kita. Bila ceritanya akidah simple. Faham molek, lengkap info ain tauhid, pegang akidah molek. Hak zahir fiqh dia mudah. Hak bicara bab hati. Tempat tilik Allah adalah hati kita semua. Hak zahir. Tapi pertengah besarnya adalah pada hati kita masing-masing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.